السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، رب يسر ولا تعسر فإن التيسير عليك يسير. رب تمم بالخير يا فتاح يا فتاح يا عليم. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. صدق الله العظيم. Yang dimuliakan saudara Komisi Majlis, Ustaz Zaki bin Makno, Ustazah, tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi Allah sekalian. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi Jumaat ini, minggu yang pertama setiap bulan, masih lagi saya dan tuan-tuan dan puan sekalian berada di dalam majlis ilmu yang perbincangannya kita dalam kitab Mutiara Ilmu Aqidah dalam pelajaran ilmu tauhid. Maka dengan pengajian yang kita semacam ini, dengan susunan tajuk yang cantik daripada pengarang, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kefahaman kepada kita untuk kita dapat belajar sikit demi sikit. Kalau ikut berdasarkan yang kita rata pergi tu laju dah tu sampai muka surat 25 lah. Tapi saya nak patah balik muka surat 23 yang agak tersangkut sikit rata ni. Jadi sebelum saya nak masuk kepada tajuk, sukalah mukadimah saya dengan ayat yang saya bacakan tadi, yang menceritakan tentang keadaan Ramadan. Kita mukadimah dengan puasa sikit. Allah Subhanahu wa taala menyebut, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maknanya kita kena faham bahwasanya orang yang mengaku beriman dengan Allah Subhanahu wa taala atau orang yang mengucap dua kalimah syahadah yang merupakan prasyarat iqrar bil lisan wa tasdiq bil qalbi wal amal bil jawarih atau wal amal bil arkan. Itu prasyarat untuk kita nak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ketika mana kita mengucap dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pada ketika itu serentaknya berjalan. Yang pertama, lidah kita menggerakkan kalimah syahadah yang kita sebut. Yang keduanya, membenarkan dengan hati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita menerima segala perintah Allah taala melalui apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita tengok kepada kalimah Muhammadur Rasulullah atau wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kalimah itu menunjukkan satu pengarafan Allah Subhanahu wa taala kepada junjungan besar baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang syariatnya turun, Al-Qurannya turun, akhirnya sampai kepada tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk ditunjuk, untuk diamal dan untuk dipakai seluruh umat manusia yang bermula pada zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun sebelum
kehadiran Nabi Muhammad SAW ini syariatnya berbeza dengan syariat yang ada pada zaman Nabi Muhammad SAW, kecuali beberapa syariat yang besar seperti amal ibadat haji dikekalkan bermula zaman Nabi Ibrahim AS. Tidak semua syariat dipakai dan ada yang disambung, ada yang tidak. Adapun cerita yang saya nak bincangkan ini sebagai muqaddimah, maka orang yang telah mengucap dua kalimah syahadah dengan bila iqrar bil lisan, mengaku dengan lidah, at-tasdiq bil qalbi, yang tu rahsia orang itu dengan Allah Subhanahu wa taala siapa pun tak tahu. Pada zahirnya orang yang mengucap dua kalimah syahadah, kita nampak bahawasanya dia telah memeluk agama Islam dan dari segi perbuatannya wajib melakukan segala apa perintah Allah, sama ada yang wajib ataupun yang sunat, dengan meninggalkan perkara yang makruh dan yang haram, dan boleh berbuat perkara yang harus. Apabila orang itu mengucap kalimah syahadah, kita sebagai orang Islam menghukum secara zahir dia adalah orang yang benar-benar telah beriman dengan Allah SWT. Hukum secara zahir, segala pengakuannya dipakai, sembelihannya dipakai, amal ibadatnya dipakai, akad nikah kahwinnya dipakai. Tetapi bagaimana yang berlaku kepada orang yang mengucap dua kalimah syahadah yang di dalam hatinya ada nifaq, sifat nifaq, sifat munafik. Bila adanya sifat munafik, inilah menjadi masalah kepada orang itu sendiri dan masyarakat kita, sebab orang munafik ini duduk sekali dengan kita. Dan kalau dalam zaman Rasulullah SAW, orang munafik ini orang yang paling dekat dengan Nabi, semayang belakang Nabi, pakaian macam Nabi, bersembang cerita macam mana orang yang sama macam kita sembang, yang kita percayai. Oh, tu bahaya. Kalau dalam istilah bahasa Melayu dipanggil apa? Musuh dalam muslimun. Bukan kawan tidak muslimun, musuh dalam muslimun. Jaga elok. Dan orang ini juga dia akan menjadi masalah, dia akan jadi api dalam sekam. Dia meredah sikit-sikit. Allahu Akbar. Itu jaga. Sebab tu kalau kita tengok firman Allah Subhanahu wa taala di dalam bab ibadat puasa ni, Allah Taala letakkan ayat kepala ayat itu dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka itu sudah memisahkan di antara orang Islam yang munafik dan yang benar-benar beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang munafik dia boleh puasa tapi dia berlakon. Dia boleh puasa tapi dia berlakon. Walaupun depan kita dia tak makan, tapi banyak benda lain yang dia boleh buat, yang benda haram besar lagi dia boleh buat, menipu, syirikkan Allah SWT dan mengubah orang tu ke orang biasa. Ya. Mungkin dari segi hukum puasa tidak terbatal. Mungkin. Tetapi dari sudut bahayanya orang ini, yang dia berpuasa hanya sekadar dapat lapar dan dahaga. Allah. Kita ni kita tak mahu nak tuduh siapa-siapa orang munafik. Tapi sifat-sifat munafik itu kita kena jaga, jangan ada dalam diri kita. Baik. Ataupun kita panggil mukmin yang asi, orang beriman yang asi, ahli maksiat. Oh, yang tu pun kita takut juga. Memang maksiat tak ada nak lari, derhaka kepada Allah tak boleh nak lari. Cumanya kita nak cari jangan sengaja. Tak sengaja, Allahu a'lam, dah tak boleh nak lari dah kita hamba Allah yang sebab kekurangan ini. Baik. Itu muqaddimah yang saya nak bagi. Baik. Bila kita pergi lagi, kan? Hanya orang beriman saja yang sanggup menerima ibadat puasa dengan lapang dada dan redha, seperti mana bertepatan dengan sabda Nabi SAW, man sama ramadana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ya, ada sahih, satu dalam Bukhari, satu dalam Muslim. Ya. Nabi sebut man sama ramadana, siapa yang telah melakukan ibadat puasa imanan, dalam keadaan baris atas. Ulama menyatakan dibariskan atas dengan sebab dia adalah hal keadaan orang yang berpuasa itu dengan penuh keimanan kepada Allah. Maknanya dia terima perintah Allah SWT dengan penuh rasa taat sebagai kehambaan dia.
Dia merasa dirinya benar-benar hamba Allah. Aku terima ibadat puasa ni sebagai satu ibadat kefarduan yang aku bila terima ibadat ini, nescaya akan ada banyak kebaikan daripada perintah Allah yang Allah Ta'ala bagi pada aku. Yang penting terima dengan penuh redha. Sebab ada orang yang terima ibadat puasa dengan bimbang dan penuh keluh kesah. Ya. Susah hati. Siang-siang hari tak boleh buat apa dah. Malam-malam orang pakat pergi tarawih, kalau tak pergi tu perasaan lain. Semalam saya cuba buat satu analisis ringkas lah kepada diri saya. Saya pergi tazkirah pada satu surah. Dalam keadaan dalam bulan Ramadan ni orang bersembang untuk memperbanyakkan ibadat, banyakkan zikir, banyak Quran, banyak sedekah. Tapi jumlah yang pergi surau dengan jumlah penduduk kampung berapa persen? Saya melawak lah. Saya melawak dengan orang kampung tu. Kata-kata kau mana? Ya, saya melawak. Saya kata seandainya kehadiran tuan-puan dalam surau ni 50%, ada kot 2 soft. Lelaki, hak perempuan ada 2 soft. Suara dia tak besar lah, kecil lah. Surau kampung orang kecil Saya anggarkan depan saya tu dalam 50 orang. Kan? Saya kata kalau tuan-tuan yang hadir depan saya pada malam ni dengar tazkirah ni 50% daripada penduduk kampung ni, mana orang kampung ni tak ramai. Kalau 50% saya letak, yang hari ni setengah ni, maknanya orang kampung ni tak ramai. Kata orang tu. Tu andaian saya. Tapi kalau saya letakkan ini sebagai 10%, bermakna hak di belakang lagi ada apa? 90%. Cuba bayang tengok 90% duduk dalam rumah buat apa? Buat apa dalam rumah? Waktu solat tarawih bukan lama sangat. Kan? Bukan lama sangat. Okey, kalau kita nak mula lah solat tarawih, kata kalau kita mula pukul 9 lah. Boleh 9.10. 9.10 kita mula. Kalau hak 20 rakaat, hak relax-relax tu habislah 10.30. Kan? Sekali dengan doa apa semua. Barat baru tak tahu berapa? 10.30 10. 10.30. Okey, 10.30 tu standard lah, kan? 9, 10.30, 1,5 jam semalam. Ya. Kita berasa cukup lama. Tapi hak yang berasa lama lah. Hak yang tak berasa lama, dah habis dah 20 rakaat. Jaga elok kan. Jadi dalam rasa lama ke rasa sesat ke bergantung kepada apa yang ada dalam hati individu. Kalaulah dalam hati dia pergi ke masjid nak cari fadilat jamaah, nak cari kelebihan tarawih, nak cari keredaan Allah, nak cari keampunan Allah, nak cari minta syurga Allah dalam doa kita ramai-ramai tu. Setiap kali Fatihah di hati, setiap kali baca surah walaupun qul huwallah dapat di hati dengan baik, maka pada ketika itu habisnya bagi salam tak akan terasa. InsyaAllah tak terasa. Rasa ringannya. Tapi kalau dia kira al-khalifatul awal, kalau berkat lagi ada 12 lagi. Masuk pula al-khalifatul thani, al-khalifatul thani, ada apa lagi? Ada 8 lagi. Dok kira tu macam budak-budak tengok jam berapa minit kita buka puasa. Dok tunggu tengok tak ada kerja sungguh Allah ni. Kan? Maknanya suasana ibadat tak masuk dalam hati dia, tak ada ruh ibadat dalam hati dia. Dia cuma tinggal perbuatan je. Allahu akbar. Kadang-kadang kita pun jadi begitu kak. Allah akbar. Perut kenyang terkejut duk khayal ya. Tiba-tiba orang duk pergi tahiyat dah. Ni rakaat berapa dah? Kalau tak imam teruk sangatlah tak imam tu. Baik. Jadi dalam mukadimah saya macam tu, maka kita kena jaga elok. Bosnya kefarduan puasa ni kita terima 8 ada, kita hanya 14 dah. 14. Malam ni boleh witir dah no. Witir ke kunut? Kunut. Witir tak malam dah. Jangan buat silap. Kunut no. Malam 15 kan. Boleh buat kunut dah. Jadi apa yang saya boleh nak selitkan di sini, bagaimana kefarduan puasa itu bila disebut kepada umat-umat terdahulu juga diwajibkan berpuasa. Dan berpuasa kan? Diwajibkan berpuasa. Maknanya keadaan umat dulu kita tak tahu. Secara langsungnya kita tak tahu. Mungkin dia juga dalam bulan Ramadan. Tapi apa yang berlaku kepada Nabi SAW, Nabi puasa Ashura sebelum datangnya fardu Ramadan. Mungkin soalan kuis kat sini lah nak ngelak ngantuk sikit. Bila difardukan puasa Ramadan? Pandai tahun kedua hijrah. Tahun kedua hijrah dalam bulan Syaban. Maknanya sebelum Nabi hijrah,
Dan tahun pertama hijrah tak ada lagi kefarduan puasa Ramadan. Puasa biasa aja, puasa 3 hari Senin Khamis, puasa Ashura setahun sekali ya. Baik, tak apalah itu. Tapi yang pentingnya hasil daripada puasa Ramadan, Allah Taala sebut la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Kerana Allah Taala Maha mengetahui bahasanya ada di kalangan hambanya tidak mampu mencapai tahap takwa yang terbaik di dalam bulan Ramadan ini. Ada yang di kalangan hamba ada yang pulun sungguh-sungguh rebut peluang, ada yang masih dalam keadaan sederhana, ada yang buat tak tahu langsung. Hamai Ramadan ke, hamai tarawih ke, hamai tadarus ke, hamai sedekah ke, dia macam tu lah. Tak ada apa-apa rugi maksud. Manusia ni rugi. Pasal apa? Pasal tidak akan berlaku apa-apa perubahan ke atas diri dia. Tak tergerak hati sikit pun untuk dia melakukan perkara yang boleh menambah amal ibadat dia dalam bulan Ramadan yang Allah Ta'ala sediakan berbagai-bagai ganjaran untuk kita di akhirat kelak. Jaga elok. Jadi itu di antara orang kata mukadimah yang saya boleh bagi. Dan separuh lagi ni jaga elok. InsyaAllah mudah-mudahan kita termasuk dalam orang yang istiqamah dan sentiasa taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, saya nak masuk kepada hak yang tajuk iradah hari ni. Yang tajuknya kat muka surat 23 hak ABCD tu kan. Ingat lagi kan ABCD tu. Maka di sini saya nak sebut sikit dia punya mukadimah dia, supaya tuan-tuan dan puan boleh kongsi sikit dengan saya. Baik. Hari tu kita nak bincang tentang kalimah apa? Suruh, lagi, kehendak dan kalimah redha. Hari ni saya nak bincang dua sahaja, iaitu perbezaan di antara al-iradah wal amru, kehendak dan suruh. Adapun iradah itu berkehendak itu, kehendak menurut ilmu tauhid, kehendak Allah mengikut ilmu tauhid, dia kata di sini bi annaha sifatun tukhassasul mumkina wa tarajjahu ala wajhin min al-wujuh ka an tarajjahu al-wujudul insan ala adami. Maksud iradah yang di dalam ilmu tauhid ni, dia maksud di sini apa dia? Bahasanya iradah itu adalah satu sifat tukhassisul mumkin, yang menentukan perkara yang mungkin. Bukan setakat menentukan. Wa turajjahu maknanya dia menentukan, malah dia boleh tarik daripada satu keadaan kepada satu keadaan yang lain. Dia boleh ubah daripada satu keadaan kepada satu keadaan yang lain. Contoh, kalau kita bincanglah dari sudut, kalau buat bulatan, baik, saya nak bagi contoh sikit kat whiteboard. Bahasanya kedudukan perkara yang mungkin itu, apa yang dikatakan mungkin atau mungkinan. Tak buka lagi memang. Baiklah, sekarang ni saya andaikan kita punya kehidupan kita seolah dalam bulatan. Tengok dulu. Okey. Bulatan, jangan salah faham bulatan ni Okey. Ni wujud, ni adam. Okey. Ni mungkin. Baik. Ada 3 perkara. Pertamanya wujud, benda yang sudah pasti ada. Okey. Tapi masih dalam lingkungan mungkin ada. Nampak? Tiada di bawah ni Adam ni dah memang tiada. Dalam keadaan dia mungkin tiada. Sekarang ni sebelum kita hadir ke dunia, kita lahir ke dunia ni, maka kita berada di awal-awal di lauh mahfuz tu, hidup tadi. Duduk tengah-tengah garis tu. Bila sebut kita ni tergolong dalam keadaan mungkinat, perkara-perkara yang mungkin, yang harus ada, maka kita duduk tengah-tengah antara ada dan tiada. Nampak tu dia punya konsep tu. Maka fungsi sifat iradah iaitu menentukan perkara yang mungkin, khususnya yang telah ada.
Dia boleh tarik daripada ada kepada tiada. Nah, dan dia boleh tarik daripada tiada kepada ada. Dan dia boleh tarik hak tengah-tengah. Masa tu antara ada dan tiada. Dok tengah ni pun dia boleh tarik, kat sini pun dia boleh tarik. Itu fungsi sifat iradah. Kita ni orang kata hal keadaan kita ni berada di tengah-tengah satu ketika yang mana boleh jadi ada, boleh jadi tiada. Sampai masa ada, sampai masa tiada. Tu nak cerita. Tu fungsi sifat iradah. Tu yang dikatakan tu khusus mungkin. Kita ni Allah Ta'ala bebas nak tarik kita ke mana. Kalau kita faham tu, maka orang yang macam tu tak akan cakap besarnya. Pasal apa? Dia tahu. Nak boleh buat apa? Tengah-tengah duduk sihat elok, langsung tarik jadi sakit. Biarpun sakit pun tak lama kan. Sesemua orang sakit gigi kan. Betul nak tumbuh orang. Orang saya mengatakan sakit marah. Baik. Itu cerita contoh yang dia katakan. Biar betul. Allah Ta'ala dengan sifat iradah menarik sesuatu daripada ada kepada tiada, tiada kepada ada dalam masa yang sama. Sifat ni juga menentukan 6 perkara yang kita bincang dulu. Kan? 6 perkara yang berlawanan. Ingat tak? Ingat lagi? Tidak. Apa dia tu? Adanya arah, adanya sifat, adanya apa lagi? Tak ingat dah. 6 perkara yang berlawanan yang tak boleh ada pada satu hamba tu, satu makhluk tu. Cuba tengok, buat baca tak? Dari segi masa, dari segi ada tiada, dari segi tempat, dari segi arah, kan 6 perkara kan? Banyak suatu perkara yang mungkin tidak boleh berada dua keadaan yang sama dalam satu ketika. Tu kerja terkhusus mungkin tu sifat iradah tu. Ada 6 tu. Tak apa. Nanti kita bagi kertas tulis balik. Dah bawa dah lah. Baik. Daripada situ, bila kita dah faham fungsi sifat iradah, maka kita kena beringat. Itu saya nak beritahu bahasanya itu mafhum sifat iradah, fungsi sifat iradah. Pergi pula pada kaitan al-amru. Al-amru tu suruh. Tadi hendak. Ni suruh. Tapi hendak tadi kena faham. Hendak ikut ilmu tauhid macam mana saya cerita. Bukan hendak macam mana kita hendak nak makan. Baik. Adapun al-amru fahuwa talabu ala sabilil husulil fi'li. Maksudnya apa? Yang dikatakan suruhan itu ialah tuntutan ke atas. Ni terjemah bahasa Arab sebiji ni, terjemah huruf-huruf ni. Saya kita bagi mafhum. Talabu ala sabilil husul, kita menuntut. Menuntut apa? Menuntut untuk mendapatkan sesuatu lil fi'li. Maksudnya apa? Kita minta nak dapatkan sesuatu dengan perbuatan. Itu kita suruh. Itu dia katakan suruh. Baik, macam suruh nak pergi kedai, suruh pergi beli gula, suruh pergi beli kopi. Satu tuntutan dalam bentuk nak dapatkan satu, dalam bentuk perbuatan. Baik. Wa yuqabiluhu, dan lawannya an-nahyu. Lawan kepada al-amru ni, amar tu suruh. Kan? Suruh. Mana lawan dia adalah larang. Lawan dia adalah larang. Apa itu larang? Wa huwa talabu ala sabilit tarki, iaitu tuntutan di atas jalan minta tinggal. Atar tu tinggal. Kita minta juga hang jangan buat. Itulah lawan dia. Jangan buat. Awil kafi al fi'li, ataupun kita tegah, larang ataupun tegah daripada melakukan sesuatu perbuatan. Sebab itulah kita umat akhir zaman ni yang disebut oleh Allah SWT, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Ada perkataan amara, ta'muru tu kan, wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Itu ayat yang kita boleh sebut. Suruh. Adalah kamu satu umat, kuntum khaira ummatin, sebaik-baik umat. Nak jadi sebaik-baik umat tu nak jadi macam mana? Yang ukhrijat linnas, yang dilahirkan, yang dizahirkan untuk manusia seluruhnya.
ta'muruna bil ma'ruf, kamu sentiasa mengajak manusia kepada jalan kebaikan. Tu nak jadi sebaik-baik umat. Kalau tak ajak buat baik, duduk diam je. Ada setengah orang duduk diam tapi perbuatannya tunjuk perkara yang baik, boleh pakai lagi. Jangan duduk saja jadi tunggu ya. Yang tu tak guna apa. Kan? Macam burung sekian kan. Sampai dah besar dah, mak dia tak balik sekarang lagi bagi makan. Tak patutlah orang bagi burung sekian. Ya. Biasa tengok gambar burung sekian. Biasa kan. Saya semua hidup baru sekali jumpa. Tu pun masa sekolah kan dulu. Baik. Ya. Bila sebut kata hak tadi ayat Quran tadi, wa tanhauna 'anil munkar, dan kamu sentiasa menegah kemungkaran, iaitu perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Taala, kamu nampak, kamu tegah. Yang akhirnya dalam satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa dia? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat apa-apa kemungkaran, maka hendaklah dia ubah dengan tangannya ataupun kekuasaannya. Fa in lam yastati', kalau jika dia tidak berupaya, fa bilisani, maka dengan lidah dia. Fa in lam yastati', kalau masih lagi tidak berupaya, fa biqalbi, maka dengan hati. Apa keadaan yang Nabi sebut kalau kita nak tegah dengan hati? Wa dzalika adhaful iman, itulah selemah-lemah iman. Saya seronok duduk kawasan Pak Petak pada baru di kawasan ni kan. Bila duduk kawan dengan orang rajin mengaji, orang-orang alim, walaupun saya tak alim sangat, kan? Rasa satu suasana orang kata kita banyak kawan orang baik. Tak ada kawan merapu sangat. Ada juga yang kawan merapu tu tapi tak banyak. Tak lama lah, sekadar kawan je, sekadar ambil tahu. Bila suasana berlaku macam tu kan, tak terasa kering dada dalam dada ni. Pasal apa? Nak tegah kemungkaran tu tak banyak. Pasal apa? Pasal kawan ni orang baik-baik. Jumpa majlis pun majlis ilmu, majlis baik-baik kan. Tapi kalau duk rajin duk jumpa tak yang 1, 2, 3 duk ramai-ramai, lelaki perempuan bercampur, tak larang nak sebut dah kan. Yang tu orang panggil apa? Senang Rabi senang Rabi. Boleh tak senang? Boleh. Tapi kalau kau ibu ni duduk dalam dewan lah, tak usah duduk kat padang. Mana ada orang turun senang Rabi pakai baju kurang ke jubah? Pakai baju kurang ke jubah kita apa? Langkah kanan depan 1, 2, patah balik 3, kiri pula langkah terabah. Dah lah jubah tu sempit kan. Jaga elok. Baik, tu ya. Suasana tu alhamdulillah, mudah-mudahan kita selamat. Dan terakhirnya Allah Taala minta apa dia? Wa tu'minuna billah, dan kamu beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang orang baik-baik nak cari nama. Ya. Orang buat kebajikan nak cari nama, nak cari glamour. Kan? Tunjuk kat dalam sahabat, tunjuk dalam TV, nah aku sedekah. Aku panggil buat program buat baik semua kan. Saya tengok terlepas sebelah kawasan Pakat Kuntak ni kan. Oh hebat. Kan? Semua ekskut turun main buat family di Kuala Kurau. Ya. Tapi dalam masa yang sama pula sebelah lepas tu buat syuai heboh pula, konsert syuai heboh hak mana tu betul yang mana ikut tu tahu. Kan? Tu belah Perak lah. Hak belah lain dia tak tahu. Nah. Sesiap dengan imam kau mulai ikut bagus ya, boleh nangis-nangis. Lepas tu esoknya geding. Dah geding atas pentas sama naik dengan budak-budak. Jaga elok hak mana satu betul. Kita kena ingat Allah Ta'ala sediakan syurga dan neraka. Hang nak pilih hak mana. Dan dalam masa yang sama Allah Ta'ala bagi Quran, bagi Nabi dan bagi ilmu kepada manusia untuk membimbing manusia pilih jalan yang betul dan benar. Tapi kalau nak pilih hak lain, terpulanglah kepada masing-masing, nanti esok jawab sendiri kan. Pernah tak kita ingat dalam surah Al-Mulk? Saya yakin orang yang rajin baca Quran dia akan jaga surah Al-Mulk tiap malam. Ya, ingat tak? Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala. Cakap situ saja sudahlah. Apa yang Allah Ta'ala kata dalam surah Al-Mulk? Allah Ta'ala kata kullama ulqiya fiha fawjun,
kullama setiap kali ulqiya fiha faujun, ulqiya dilontar, dihumban, ditau, fiha yakni finnar, di dalam neraka. Okey, setiap kali dihumban di dalam neraka, ulqiya fiha faujun, satu puak, satu kumpulan, okey, satu rombongan. Sa'ala khazanatuha, sa'ala telah bertanya, khazanatuha penjaga neraka, penjaga neraka akan tanya, alam ya'tikum nadhir. Cuba perhati bibir saya tengok, nadhir. Apa hukum kat situ? Saya sebut nadhir, ngaji tauhid masuk habis tadi. Pertamanya ma'arid lisu sukun. Boleh baca 2, boleh baca 4, boleh baca 6. Apa satu hukum lagi? Ada 2 hukum di situ. Pandai orang nipis. Macam mana nak bentuk orang nipis? Rajin-rajin senyum. Nak buat orang nipis, rajin-rajin senyum. Nazir. Jangan muncul. Kalau buat macam orang putih tadi, nazir. Tak jadi dah. Alam ya'tikum nadhir, adakah tidak datang kepada kamu nadhir, orang yang bagi tahu khabar, nadhir peringatan. Ada orang main khabar atas dunia kat hang masuk neraka ni, kesalahan buat macam ni. Ada orang main khabar? Qalu bala. Ini jenah walaupun naik. Ayat lupa Ustaz lagi. Sama ayat. Allahumma ya. Qad ja'ana nadhirun mubin. Sesungguhnya ada sikit lagi. Qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzala Allah min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Hatu tak taranum dah. Tak tu dah. Baik. Dia kata apa? Qad ja'ana, sesungguhnya telah datang. Jawab qad ja'. Kalau qad masuk dalam fi'il madhi, dia jadi salah taukid. Qad ja'ana, sesungguhnya telah datang kepada kami nadhirun fakadzabna. Orang yang peringat kami yang memang habang. Fakadzabna, kami telah mendustakan mereka. Wa qulna ma nazzala Allah min syai', dan kami telah kata Allah Ta'ala tak turun satu benda apa pun. Nampak ni? Orang kalau nak bohong, dia bohong sampai akhirat tu. Tapi apa nak buat? Nak bohong pun dalam neraka, apa nak bohong lagi? Tu cerita bohong. Jaga elok lah. In antum illa fi dhalalin kabir. Punya mereka tu memang dalam kesesatannya yang nyata sungguh. Okey, baik. Kita sama sikit aja kita ni. Ya? Jadi bila kita faham kalimah itu, bahwasanya kalimah dikatakan dengan al-amru yufidul ilzam. Apa maksud yufidul ilzam? Maka suruhan itu adalah merupakan satu kemestian yang kita kena buat, sama ada yang dibuat itu dalam bentuk yang wajib ataupun yang haram. Buat juga suruh, tapi suruh tinggal kan. Saya buat tadi kan, suruh ada 2 kan. Satu dalam bentuk satu suruh taat, satu suruh tinggal. Jaga elok. Jadi maknanya sekarang ni dalam kehidupan kita yang macam ni, yang saya beritahu tadi, kita jagalah tu supaya kita termasuk dalam orang yang sentiasa buat apa yang Allah Ta'ala suruh. Baik. Pergi ke seterusnya, disebut di sini waqad, kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyuruh. Saya nak baca ke ayat kita Arab ni dalam terjemah Melayu terus. Faqad ya'murullah, maka kadang-kadang Allah Ta'ala menyuruh bi'imanil anbiya, dengan berimannya Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam, wal malaikah, dan juga malaikat-malaikat, wasairil mu'minin, dan seluruh orang-orang yang beriman. Tengok ayat pengarang kita sama dalam kitab kita ni terkadang-kadang kan. Kadang-kadang nampak ayat kadang-kadang disuruh Nabi-Nabi beriman, malaikat beriman, dan seluruh orang beriman dalam masa yang sama. Tadi suruh dalam masa yang sama, wa yuriduhu, dan Allah Ta'ala hendak mereka tu beriman. Pertama Allah Ta'ala suruh dalam masa yang sama, Allah Ta'ala hendak mereka itu beriman dengan dia. Wa hadhihi nuqtatul ijtima' wal iltiqa' bihima. Ini dia kata titik pertemuan suruh
dan juga hendak dalam satu masa yang sama. Orang itulah disuruh oleh Allah Ta'ala, orang itulah dikehendaki oleh Allah Ta'ala untuk beriman kepada Allah. Baik, tengok lagi. Itu satu nah. Wa qad la ya'muru wa la yurid. Dan kadang-kadang la ya'muru, dia tak suruh, wa la yurid, dan dia tak nak. Siapa dia? Untuk apa ni? Dia tak suruh dan dia tak nak untuk apa? Bil kufri, dengan melakukan kufur fi haqqihim, pada hak mereka-mereka yang disebut tadi ni, nabi-nabi, malaikat-malaikat kan? Maknanya sekarang ni disebut kadang-kadang atau kadang-kala Allah Ta'ala tidak hendak mereka ini dan tidak hendak mereka dan tidak menyuruh mereka ini untuk kufur dengan Allah. Memang betul pun kan? Allah Ta'ala tidak akan suruh, tidak akan suruh dan tidak berkehendak malaikat-malaikat dan seluruh orang beriman serta nabi-nabi ini berlaku kufur syirik kepada Allah. Ayat pertama kita dapat dah. Pertamanya suruh, yang keduanya hendak. Satu, ingat ayat kedua yang saya baru baca tadi, apa dia? Tidak suruh, tidak hendak. Baik, tidak suruh, tidak hendak. Dua dah kita dapat. Baik. Sama ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya nak ambil ayat. Fa inna Allah Ta'ala amarahu bil iman walakinahu la yuriduhu minhu. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala menyuruhnya beriman, tetapi tidak menghendakinya. Okey, baik. Wa hadhihi nuqtatul firadul amri bihima. Apa dah tu? Dua orang kan? Ada yang sampai suruh tapi tak hendak. Ada lagi suruh tapi tak hendak. Ada lagi yang tak sebut lagi dah. Tak apa, kita pergi dulu. Mudah-mudahan kita jumpa semua. Baik. Wa qad yuridu. Ada patah balik. Masuk patah balik tukar had hendak tukar belakang. Dan kadang-kadang dia hendak tapi tak suruh. Dia hendak tapi tak suruh. Macam mana yang dikatakan hendak tapi tak suruh ni? Kal muharramat, iaitu seperti perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala hendak bagi ada dia. Ada orang derhaka Allah di dunia? Ada tak? Ada kan? Ada orang berzina di dunia ni? Ada kan? Yang ni dia khabar sini, kadang-kadang dia hendak tapi dia tak suruh. Maknanya perkara zina haram, ngumpat haram, judi haram, turun nasi haram, tukar haram. Allah Ta'ala buat tak? Buat tak? Buat, ada atas dunia ni kan? Benda tu ada, sebab tu dah tahu hukum kan? Ada benda tu ada. Tunggu je orang nak buat kan? Ada tak manusia buat? Ada kan? Maknanya dia kata kadang-kadang dia hendak tapi dia tak suruh. Allah Ta'ala ni bila sebut yurid, iradah, Allah Ta'ala dah menentukan perkara yang haram tu ada. Maksud saya, faham tak? Bila sebut kalimah iradah, Allah Ta'ala menentukan perkara yang diharamkan itu ada. Bila ada, maksud iradah tadi ni, dia nak bagi ada. Dalam masa yang sama, dia tak suruh orang buat. Nampak tu? Kan ni Ustaz clear sikit no? Clear sikit kan ni. Baik. Bila kata dia tidak suruh orang buat, maknanya kalau buat juga, maka dia akan ada denda di sana nanti yang dipanggil apa? Okay. Fa inna Allah Ta'ala aradaha bidalili wuqu'iha. Dia kata sini sebenarnya Allah Ta'ala itu menghendakinya benda-benda yang haram itu dengan dalil memang ada berlaku sungguh kan? Ada sungguh. Walam ya'mur, tapi Allah Ta'ala tak suruh buat. Dengan adanya dalil yang mengharamkan perkara-perkara dosa-dosa besar yang ada dalam Al-Quran. Boleh faham tak tu? Okey. Saya buat sedikit ulang kita ringkas lagi. Baik. Dan ada pun keadaannya Allah Ta'ala itu tidak menyuruh dan tidak berkehendak berlaku kufur. Maka itu juga pertemuan yang kita kata tadi, hak mula-mula tadi, yang nombor dua kan? Yang kedua tadi dia tidak suruh dan tidak
Hendak hak tu yang kita kena jaga elok-elok. Kita takut-takut kita ni tidak termasuk dalam golongan yang Allah Ta'ala tak hendak kita dan tak suruh kita. Allah lah cik. Rugi sangat kita. Dan kita kalau boleh bila kita dah lepas buat apa-apa ibadat, ringankan mulut. Alhamdulillah. Sebut Alhamdulillah sebagai nyata kita ni Allah Ta'ala bagi kederat, kemampuan, masa, tenaga, sihat untuk melaksanakan ibadat Allah Ta'ala. Tidak seperti mana orang yang lain, pertamanya ada tenaga banyak, masa banyak, tapi tak tergerak hati pun nak buat ibadat kepada Allah. Ya? Ada orang yang dah nak buat ibadat dah, tapi masih dia tangguh-tangguh. Sejadah pegang dah, kain tekak pakai dah, mata ada tengok TV. Anugerah lah, apalah, nuasang sayur lah. Dia boleh tengok TV. Tahun ni tak tahulah kurang kita tengok TV malam ni, petang-petang dah lah sikit balik sekolah tu. Tahulah sikit perkembangan, tapi nak bagi tahu sepatutnya waktu yang ada dalam Ramadan ni kita kait sikit dengan Ramadan. Kalau kita tengok apa benda yang kita nak isi sebelum berbuka dan apa benda yang kita nak isi dengan sebelum sahur. Saya nak cerita dua keadaan tu je. Adapun ketika mana sahur, maka diperingatkan kepada kita melewatkan sahur, takhir sahur di akhir malam. Bila lewatkan sahur di akhir malam dapat pahala sunat, buat dari segi waktu. Lepas tu makan, walaupun minum sedikit, makan sikit, dapat juga pahala. Pasal apa Nabi kata tasaharu, maka bersahurlah, fa inna fis sahuri barakah, maka sebenarnya pada sahur itu ada keberkatan. Yang akan timbul perbezaan orang yang bersahur pada pukul 12 tengah malam makan roti, minum ayam, makan nasi, dengan orang yang bagi sahur pukul 5 pagi, tak akan sama kederat dia. Tak akan sama kemampuan dia punya, orang kata apa, kemampuan dia untuk hadir berpuasa tu tak sama orang yang bagi tengah malam, kan? Pasal apa? Selepas kita bangun tidur nak sembahyang subuh, kita akan qada hajat. Air dah keluar tapi kita tak ganti balik. Tapi kalau orang dah qada hajat awal, yang ada kat subuh tu, dia boleh minum balik, sekurang-kurangnya minum untuk menggantikan air yang pergi. Maknanya air dalam badan kita stabil, cukup. Sebab kita nak menghadapi suasana yang panjang dan panas. Okey, itu satu. Yang keduanya, apa lagi kelebihan bersahur lewat? Tadi dah kita sebut dah berkat. Yang keduanya, orang yang boleh bersahur lewat, satu keadaan dia dapat apa? Dia terselamat daripada tertidur selepas sahur. Terlewat? Kan? Kalau awal sangat pertama juga. Ataupun saja-saja tu cerita lain lah. Lepas makan, basuh tangan, gosok gigi semua dah, kan? Ambil sarapan baca. Duduk atas katil. Tak mau ustaz kata jangan duduk atas katil, kita tidak duduk atas sofa lembut pada katil hilang. Duduk lembut ya. Kan? Kaki angkat duduk ujung sana, kepala duduk ujung sini. Kan? Baca berita, lepas tu berita baca dah. Bila baca berita dah tu yang dia tak jawab azan. Pasal apa dia tak jawab azan subuh? Terlena. Dia terlena. Kalau boleh jauhkanlah benda-benda yang macam tu. Sebab itulah digalakkan pada kita, siapa yang masih ada waktu kelapangan selepas sahur, ambil Quran, ambil wudu, buatlah apa-apa yang patut. Kita tengok apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ya. Yastaghfiruna bil ashar. Apa itu? Yastaghfiruna bil ashar. Orang-orang yang beriman akan mencari kesempatan pada waktu sahur itu untuk apa? Yastaghfiruna, mereka minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bil ashar, pada waktu-waktu sahur. Tu kita nak cari tu. Pasal apa? Kalaulah kita boleh beristighfar kepada Allah dalam jumlah yang berapa yang boleh kita dapat, dalam keadaan hati kita penuh tumpu hadir hati kepada Allah, dengan penuh ikhlas kepada Allah, dengan sungguh-sungguh minta ampun kepada Allah, bila tiba saja masuk waktu fajar, sudah imsak, habis dah waktu kita memang wajib berpuasa, bermakna hati kecil kita masuk ketika dalam berpuasa itu dalam keadaan suci dan bersih.
Tubuh kita yang dah berwuduk dalam keadaan bersih, cuba bayang tengok seronoknya semayang bila hati bersih, anggota badan bersih, hati perasaan tenang. Allahu Akbar. Angkat-angkat tapi rasa seronok, saya sebab rasa lapang dada. Tapi lah makit. Jaga dia bang. Abang, lu ramah dah. La ilaha illallah. Aku tak mandi lagi. Bunyi kalimah la ilaha illallah baru nak mandi hak wajib. Allah. Dan dah nak pergi jemaah? Tak dah. Mandi koboi pun tak dah. Mandi koboi tak mandi koboi? Tak ada benang, tak ada kain no? Punya nak laju. Tak ni pun. Kalau ada kain ni payah pun nak gosok, takut tak kena rata. Tak salah lah. Mandi koboi lah. Malu kat balik kat nampak orang tu. No? Jaga dengan mandi koboi. Ya. Baik. Di antara kelebihan lain yang boleh dapat, apa dia lagi? Salat subuh boleh awal waktu. Kan? Nabi katakan, khairul umur as-salatu fi waqtiha. Sebaik-baik perkara itu sembahyang pada waktu dia. Satu dah dapat. Tengok berapa banyak kita dapat. Pertamanya pahala bersahur, keberkatan dari segi masa kita dapat. Kita dapat apa lagi? Kita dapat tenaga lagi. Kita dapat apa lagi? Kita dapat untuk sembahyang subuh di awal waktu. Kan Nabi katakan, raka'atil fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu sunat qabla subuh lebih baik, terlebih baik daripada dunia dan segala isinya. Allahu Akbar. Dah 4 dah, nak kira tak kira banyak. Ni tak boleh kira. Lagi, barang siapa yang pergi, siapa supaya dapat sembahyang subuh berjamaah, kan? Kalaulah manusia itu tahu kelebihan subuh berjamaah, nescaya dia akan pergi menunaikan salat subuh berjamaah walaupun dalam keadaan merangkak. Allahu Akbar. Sebelah tangan saya kira padan dah. Baru dalam masa beberapa minit. Kalau kata sok, kalau kata 5.30. Gosok gigi, mandi, sok, dan lagi makan 2 rakaat. Allahu Akbar, bagi salam, doa istighfar. Masuk waktu subuh, kita pergi masjid, tang tu bermelambak dah kita dapat. Tapi kalau tak makin langsung, sebaliknya yang kita dapat. Saya tak mau sebut yang sebaliknya apa dia. Tapi kalau makin, tu dia dapat berkat cahaya matahari. Dapat vitamin C. Makin subuh gajah. Habis subuh. Dah lah sahur tak dapat. Subuh jemaah tak dapat. 2 rakaat qabliyah tak dapat. Allahu Akbar. Apa yang kita dapat? Tu kita dapat letih lah. Puasa wajib juga, kan? Dosa tak kena subuh dapat juga. Yang tu kalau ada kata ustaz saya tidur seorang-seorang tak ada siapa gerak, okeylah kata orang yang tertidur dimaafkan. Tapi kalau hari-hari itu bukan dia tu. Tak ada langsung nak usaha nak bagi makin subuh awal. Tu cerita berkenaan dengan suruh dan perintah, ya. Kita masuk dalam kitab kita balik insya-Allah. Baiklah. Maka semua itu terbagi kepada 4 bahagian dan redha itu melazimi sentiasa bersama. Bila ada suruh adalah redha. Rasanya kita pilih hak nombor 9 tu. Yang hak yang dari iradat pun kita dah bincang. Kita pergi yang nombor 9. Ilmu pun kita bincang dah. Saya ulang balik dah pelan-pelan. Kalau ada siapa yang kurang jelas nanti boleh tanya. Baik. Ilmu artinya mengetahui, iaitu sifat yang mawujud, yang sedia, yang berdiri pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang nyata dengannya segala perkara menurut apa yang sebenarnya. Bermakna ilmu Allah Ta'ala itu kebenarannya sama dengan realiti yang kita tengok. Iaitu segala yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang harus dan yang mustahil secara meliputi dan tafsil dengan ketiadaan didahului tersembunyi. Jadi ilmu Allah Ta'ala itu kita rekahkan balik yang kita cerita dulu-dulu. Kita habiskan sikit lagi. Sifat ilmu hanyalah satu ta'aluk sahaja, iaitu ta'aluk tanjizi qadim. Bila maksud tanjizi qadim ni, pelaksanaan kepada sesuatu itu semenjak azilah lagi. Maksudnya ilmu Allah Ta'ala ini dia mengetahui kita bukan selepas kita lahir ke dunia,
Tapi ilmu Allah Ta'ala ini sebelum kita lahir ke dunia, ada ke dunia ni pun. Dia dah tahu. Semenjak Lauhul Mahfuz, sejak azali lagi, semua dalam pengetahuan Allah SWT. Itu maksud tanjizil qadim. Allah Ta'ala nak laksana apa-apa, nak buat manusia, tak mahu ada manusia, nak buat apa sifat dia, apa semua, Allah Ta'ala siap dah. Ada di sana, siap dah. Jadi apa yang kita nak bincang di sini, bahwasanya segala yang wajib bagi Allah, Allah Ta'ala tahu. Yang harus bagi Allah, Allah Ta'ala pun tahu. Segala apa yang